Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil mukarrabin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sambung sikit, iaitu berhubung kait dengan tajuk kita ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah akan datang ni bulan depan insya-Allah kita akan buka satu kitab barulah. Muka surat 325 kalau tak salah saya 325. Di atas telah kita terangkan bahawa ujian yang paling berat ialah nikmat kesenangan, dan yang paling ringan ialah ujian pada tubuh seperti terkena penyakit atau kecelakaan. Ujian pada tubuh ini dimaksudkan dengan menguji kesabaran dan kerelaannya dalam menerima qada dan qadar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya ia bersabar, ditetapkan oleh Allah Taala pahala, atau dihapuskan sebahagian daripada dosa, atau diangkat darjatnya hingga ujian itu menjadi satu nikmat baginya, bagaimana disebut dalam sebuah hadis. Baik, kita bincang berhubung ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Ankabut Allah Taala sebut dah, kita ulang balik, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan berkata kami beriman? Kan, kami beriman maknanya manusia bolehkah kata dia beriman sedangkan dia belum lagi diuji? Manusia ni bolehkah dia kata saya dah beriman, kuat dah iman saya ni, hebat dah iman saya ni, sedangkan wahum la yuftanun, padahal mereka tidak lagi diuji, kan? Kemudian kalau kita tengok pula, petang tadi kita baca dalam kitab Bahrul Mazi, ada disebutkan bahawasanya ahli tauhid itu terbahagi kepada dua. Orang Islam ni terbahagi kepada dua, orang beriman terbahagi kepada dua. Ada iman yang kuat dan ada iman yang tidak kuat. Dalam hadis yang kita baca dalam kitab Bahrul Mazi itu nak menceritakan tentang rahmat Allah, maknanya kasihnya dan sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, walaupun iman dia iman yang nipis sekalipun, tetap juga Allah akan mengeluarkan daripada neraka masuk dalam syurga. Allah kata kepada malaikat, wahai malaikatku, keluarkanlah mereka-mereka yang ada di dalam hatinya iman seberat syair. Syair ni makna gandum yang agak besar. Allah Ta'ala sebut lagi kali kedua, wahai malaikatku, keluarkanlah akan hamba-hambaku yang ada imannya seberat burun, gandum juga tapi kecil sikit. Dan Allah sebut lagi kepada malaikat, wahai malaikatku, keluarkanlah hamba-hambaku yang ada iman mereka itu sebesar zarrah. Zarrah ni sebagai ulama kata benda yang paling kecil sekali. Kalau syair, gandum yang agak besar. Kalau burrah, gandum yang kecil. Dan zarrah ini maknanya benda yang boleh kita katakan seperti debu. Maknanya ada sedikit iman di dalam hati seseorang itu, walaupun dia disiksa tidak diampun oleh Allah Ta'ala, maka akhirnya Allah akan keluarkannya daripada neraka dan Allah masukkan ke dalam syurga. Sebab itu kita tengok dalam masyarakat kita ada orang yang macam tu.
dengan masjidnya tak boleh sampai, dengan ibadat yang asasi, ibadat-ibadat yang asas tak boleh nak dilaksanakan, kan? Apatah lagi yang sunat-sunat, malahan bukan tidak menurut perintah Allah, malahan melanggar pula apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hati dia masih lagi beriman kepada Allah, hati dia masih lagi mempercayai tentang kewujudan Allah, kekuasaan Allah, hati dia masih lagi membenarkan ciptaan ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ibadat langsung tak buat. Adalah hatinya, walaupun sebesar zarrah, akhirnya Allah kata kepada malaikatnya, wahai malaikatku, keluarkanlah hamba-hambaku yang ada fi qalbihi, dalam hatinya tu ada seberat zarrah sekalipun, keluar. Tu dia. Jadi maknanya kita ni nak sebut kita dah iman yang kental, iman yang kuat, apa semua ni, kita nak kena tengok ujian yang macam mana Allah berikan kepada kita, ujikan kepada kita, yang kita boleh kalau nak buat pengakuan kita sudah hebat, kan? Allah Ta'ala sebut, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu boleh senang-senang dia kata dia beriman sedangkan dia belum lagi diuji? Maka ayat ni juga sabda Nabi SAW, kita tak terlepas daripada ujian Allah Ta'ala, sama ada ujian tu besar ataupun ujian tu kecil. Sabda Nabi SAW, ma min muslimin yusibuhu azza syawqatun fama fawqaha illa kaffarallahu biha sayyiatihi wa huttan anhu zunubuhu kama tahuttu syajaratu waraqaha aw qanaqan. Tidak ada seseorang muslim pun, mana-mana orang Islam yang ditimpa musibah, yang dikenakan musibah itu apa? Seperti azab syauqatun, iaitu seperti orang kata selumbak masuk dalam jari ni, kan? Selumbak je, kecil sangat. Fama fawqaha, dan ataupun lebih berat daripada tu, kena selumbak ataupun lebih berat daripada tu, kena saja kepada orang Islam, makna itu nama dia ujian. Maka orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, dia akan melihat musibah itu Allah kenakan, Allah berikan kepada dia disebabkan ada dua benda yang Allah Ta'ala nak lakukan kepada seseorang itu. Sama ada illa kaffarallahu biha sayyiatihi, melainkan Allah kifaratkan dengan musibah itu segala kejahatan dia, kan? Dengan ujian itu Allah hapuskan segala kejahatan dia, wa huttan anhu zunubahu, dan Allah gugurkan daripada musibah itu akan dosa-dosa dia tu. Jadi maknanya bila kita baca hadis ni, apa yang berlaku kepada kita sebagai orang Islam, bukan kita hendak musibah itu, tapi kita kena letakkan diri kita ni adalah orang yang berdosa kepada Allah Ta'ala. Allah nak menyucikan dosanya di dunia ni. Allah mungkin tidak akan mengambil pembalasan di akhirat esok, kerana pembalasan di akhirat esok lebih berat daripada balasan di dunia. Kalau kita tengok dalam Quran, Allah selalu kembangkan perkataan azabun alim, azabun alim. Azab itu pun sudah azab, maka Allah letak satu lagi, iaitu alimun, azab yang sifat dia alim. Azab yang sifat dia pedih. Azab itu pun dah cukup menggambarkan betapa seksanya orang-orang yang akan diperlakukan di akhirat besok, sama ada di padang mahsyar, apatah lagi dalam neraka. Tapi Allah letakkan perkataan alimun, azab yang sifatnya amat pedih. Kalau di dunia ni tuan-tuan, paling-paling tidaknya
Orang kata sakit-sakit kita ni membawa kepada mati. Paling tidaknya sakit yang amat berat, kan? Tidak pun pingsan, tidak pun sampai kepada mati. Mati maknanya sakit itu sudah tidak ada. Maknanya dia akan menikmati, kalau orang yang baik, dia akan menikmati keseronokan di dalam alam barzakh. Sakit di dunia ini akan diakhiri dengan kematian. Kemudian selepas daripada mati itu, kalau dia orang beriman kepada Allah Ta'ala, dalam sebuah hadis yang lain menyebut, malaikat kata, nam kan naumil arus, tidaklah kamu seperti mana tidur pengantin. Masa tu dibuka satu lubang daripada lubang syurga, maka berbahagialah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setakat tu dia sakit mau kepada mati. Tapi di akhirat besok, dalam neraka, sakit yang tidak ada kematian. Ketika mana ahli syurga seronok dengan nikmat syurga, ahli neraka berduka cita dengan azabnya, datanglah yang dikata, digambarkan dalam sebuah hadis, nyawa, maut. Datanglah maut itu di antara ahli syurga dengan ahli neraka. Bila datang maut itu, kata dalam hadis itu, menyerupai seekor kambing. Datang maut itu, maka ahli syurga pun dimaklumkan inilah maut. Maka ahli syurga yang seronok itu pun sudah jadi takut. Kerana bila datangnya maut, ahli syurga menyangka bahawasanya mereka akan dimatikan, tidak ada lagi nikmat-nikmat yang mereka boleh rasai. Orang ahli neraka yang begitu seksanya, mereka merasa seronok dengan kedatangan maut, kerana mereka menyangka bila datangnya maut mereka akan mati, mereka tidak lagi akan merasai sakit yang amat pedih dalam neraka. Tiba-tiba datang malaikat menyembelih akan kambing itu, maut itu, maka tidak ada lagi kematian bagi orang yang dalam syurga, tidak ada lagi kematian orang dalam neraka. Maknanya orang dalam syurga itu akan seronoknya sehingga-hingganya, khalidina fiha abada. Begitu juga orang dalam neraka, mereka akan diseksa untuk sekian lamanya mengikut amalan perbuatan kejahatan mereka, ataupun untuk sekian lamanya mereka berada dalam neraka. Maut dah tak ada. Di dunia sakit kita ni diakhiri dengan kematian. Paling-paling tidak kematian, habis, hilanglah sakit tu. Kalau orang beriman masuk dalam kubur, maka dia akan mendapat satu anugerah daripada Allah Ta'ala, nikmat sebelum dimasukkan ke dalam syurga. Tapi di akhirat besok ni tak ada dah. Sebab itu bila kena saja perbuatan musibah, na'udzubillah, kita minta jauh, tapi kita terkena kadang-kadang sikit, kadang-kadang pergi terseradung, pergi tersepak kapek, kadang-kadang pergi terkena pintu macam mana. Tadi saya kena selumbak, tengok pun tak nampak selumbak, tapi duk rasa. Pegang kayu tadi duk tolong duk kawan-kawan duk pergi buat tungkir pagola tadi ni, ada terkena selumbak, tengok pun tak nampak tapi terasa. Yang ni dikatakan azza syaukatun, iaitu kena duri yang kecilnya tapi terasa. Ni duk terasa lagi ni, kan, tapi tak nampak, kan. Maka Allah Ta'ala, illa kafarallahu biha sayyiatihi, Allah Ta'ala mengkifaratkan akan segala kesalahan. Mudah-mudahan, pasal kita banyak kesalahan melalui berbagai-bagai panca indera, mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan, kaki, apatah lagi kadang-kadang dia main daripada hati ni, rasa sesuatu yang boleh menyebabkan dosa. Yang kita duk baca dalam tahlil, kan yang Allah Ta'ala sebut dalam tahlil kita duk baca tu, maknanya Allah Ta'ala akan menghisapkan perkara-perkara yang kecil, perkara yang besar, yang nyata, yang tidak nyata, yang zahir, yang sir, itu semua. Jadi maknanya kita bimbang apa yang disebut dalam hati ni, tak di luar di mulut, itu juga akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak Allah hapuskan semua tu dosa, balik kepada Allah Ta'ala, kan, dalam keadaan
yauma la yunfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita balik kepada Allah macam mana kita mai dulu, macam mana Allah hantar kita ke dunia dalam keadaan kullu mauludin yuladu ala fitrah, suci bersih. Baby yang lahir ni bersih, tak ada dosa. Kita nak juga bila kita balik kepada Allah Ta'ala, settle semua. Allah Ta'ala terima kita dalam keadaan akidah yang elok, dalam keadaan membawa ibadat yang banyak. Nah, pendek kata, kita tidak lagi akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, malahan terus dimasukkan ke dalam syurga, Jannatul Na'im, Jannatul Firdaus. Wa huttan anhu zunubahu, dan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya, kama tahuttu syajaratu warqaha, seperti mana daun-daun yang digugurkan daripada pokok-pokok tu. Kan, kama tahuttu syajaratu warqaha, seperti mana pohon kayu yang menggugurkan daun-daunnya. Makna bila mai sikit saja angin, jatuh daun, macam itulah. Mai saja musibah, jatuhnya dosa, gugurnya dosa tu. Supaya bila kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini, dosa-dosa ni kalau budi haji budi, tak ada satu pun dosa yang kita akan bawa berjumpa di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan. Kemudian dalam sebuah hadis pula, mayazalul bala'u bil mu'minin wal mu'minati fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'atun. Ujian yang tiada henti-hentinya menimpa kaum mukmin lelaki atau perempuan yang mengenai dirinya, ada kena hartanya, ada anaknya, tetapi ia tetap bersabar, dia akan menemui Allah dalam keadaan tidak berdosa. Kan, maknanya ujian-ujian Allah ini bagi orang mukmin ni kadang ujian bagi diri dia. Allah takdirkan dia hidup, daripada permulaan kehidupan dia agak serba kekurangan, kan. Kadang-kadang Allah takdirkan dia adalah orang yang awal asalnya Allah bagi kekurangan dia, tapi semua itu dia boleh terima kerana itulah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang Allah bagi ujian kepada kita pada pertengahan kehidupan kita. Kadang-kadang Allah bagi ujian kita di penghujung penghidupan kita. Tapi semua itu adalah memerlukan kepada kesabaran. Sabar ni bukan benda yang boleh senang-senang kita sebut, tuan-tuan. Orang yang nak sabar ni, kalau kita baca balik dalam dia punya seseorang yang ada kesabaran, dia mesti mengenali diri dia, alam ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebenar-benar mengenali. Dalam bahasa Arab dipanggil sebagai ma'rifatullah. Makna ma'rifatul ni maknanya kenal sungguh siapa diri dia, siapa alam ini, apa benda, Allah itu siapa dia, baru dia boleh sabar. Sebab dia tahu kesabaran ini adalah pangkat yang tinggi. Pangkat yang tinggi. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kita tengok Allah Ta'ala sebut innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Mafhumnya hanya saja orang yang sabar itu, innama disempurnakan bagi orang yang sabar itu pahalanya bighairi hisab. Makna tak boleh nak tentu banyak mana punya pahala. Nak cerita pahala begitu banyaknya di sisi Allah Ta'ala orang sabar. Sebab sabar ni di sisi Allah Ta'ala ni bukan semua orang boleh buat benda ni. Kan, Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita betapa perlunya kesabaran untuk menghasilkan sesuatu. Contohnya, kita nak dapat anak, tunggu 9 bulan lebih baru nak dapat anak, kan. Nak dapatkan buah-buahan, kita tunggu kadang-kadang setahun, kan, baru dapat buah nenas. Nenas, kan, setahun dekat. Nak dapatkan buah durian kadang-kadang 3 tahun.
Nak dapat buah manggis lagi lama, kan? Tapi sabar, pi meletak baja dia, pi apa ni, jaga dia dengan apa semua ni, nak dapatkan hasil. Ada benda-benda yang kita tengok tak lama, bewan 3 bulan, kan? 3 bulan hasil buah tu. Yang 3 bulan itu produk yang 3 bulan itu maknanya dia tak berapa nak apa kata, tak tinggi nilai dia. Sayur kan lebih kurang. Tapi hak lama sikit tu dia punya tinggi nilai ya. Durian umpama je kan. Tu dia. Lama nak berbuah. Setahun pula 2 kali. Kan? Jadi dia punya apa tu, nilaian dia pun tinggi. Kan? Nilai tinggi. Jadi Allah dah tunjuk dalam alam ini macam mana perlukan kepada kesabaran untuk mendapatkan kejayaan dan segala-galanya tu. Keduanya kadang-kadang Allah uji dengan harta kita. Yang ni kita bimbang. Tu saya tengok dalam satu YouTube, kan? Apa ni, Ustaz Datuk Zahazan ke? Tak ingat dah. Dia cerita ada seorang guru di Melaka. Yang guru ni orang anggap dia sebagai wali Allah. Hebat dia, kan? Macam-macam lah dia cerita itu. Jadi uji dengan harta, tuan-tuan. Orang mai jumpa dia kerana rumah terbakar, kata dia. Dia kata saat lagi lepas Isya mari. Orang tu mai lepas Isya, dia bagi duit. Lepas tu orang pula bagi duit dekat dia, orang salam bagi duit dekat dia. Orang yang salam yang pertama bagi duit, orang yang salam kedua dapat duit orang yang pertama. Kan? Orang yang hebat. Orang terkenal lah, kan? Waliullah ni ulama besar. Ujian dengan harta. Sebab harta ini, tuan-tuan, kita ni manusia biasa, tuan-tuan, bukan wali, kan? Orang kata harta ni dalam bahasa Arab dipanggil mal. Mim, alif, lam, mal. Mal ni dalam bahasa Arab ni cenderung kita panggil baitul mal, rumah harta. Kan? Cenderung kita, semua orang nak kepada harta. Tak kira harta itu merupakan duit ataupun aset-aset lain, tanah ke, rumah ke, kereta ke, apa semua ke, memang ada hati. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatir wal munqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailul, apa semua ni kan Tuhan kata. Allah jadikan dunia ni perhiasan yang diantaranya kecenderungan manusia ni kepada apa? Nak kepada isteri nak kepada suami, nak kepada anak, nak kepada emas, nak kepada perak, tu semua duit belakang. So semua harta belakang. Kadang-kadang Allah nak uji kita dengan harta yang ada pada kita tu. Adakah kita manfaatkan apa ni untuk kebaikan agama ataupun sebaliknya. Itu ujian juga. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Munafiqun. Ayat ni elok kita baca pada Jumaat imam-imam, kan? Apa dia? Itulah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah melalaikan oleh harta dan anak kamu daripada ingat kepada Allah Ta'ala. Jangan jadi harta kita menghalangkan diri kita daripada buat ibadat. Dengan ada harta kita jadi bakhil, tak mau macam tu. Dengan ada harta kita tak mau menggunakan harta untuk wakaf, tak mau macam tu, kan? Begitu juga dengan anak kita. Wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang jadikan harta dia terhalang daripada buat ibadat, ada anak-anak terhalang daripada buat ibadat, maka orang tu rugi. Sedangkan harta dan anak itu aset yang paling besar. Sebab harta kita boleh wakafkan, mati besok wakaf itulah yang akan mengalir. Orang kata pensin. Anak kita boleh jadi aset paling besar, kerana kalau kita mengajar anak kita dengan agama, dia melaksanakan tuntutan agama, kan? Dia jadi anak yang soleh, maka matinya kita
anak itu melaksanakan ibadat, anak itu berdoa kepada dua bapaknya sampai pahalanya kepada ibu dan ayah. Iza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Apabila mati anak Adam, terputus segala amalan dia, tak ada dah, takat itulah kita bawa ke kubur, takat tu saja. Tapi ada lagi saluran-saluran lain. Kalau ada harta wakaf, dia akan sampai kepada kita. Kalau ada ilmu yang kita ajak orang, ilmu yang baik, maka orang tu menggunakan ilmu kita, dia akan sampai pahala kepada kita. Kalau anak yang soleh beramal dengan amalan yang soleh, berdoakan kedua bapaknya, amalan itu juga akan sampai kepada mak dan ayahnya. Makna harta dan juga anak ini menjadi aset yang besar kalau kita pandai menggunakan. Cuma kita kena jaga betul-betul lah. Saya lah, kan, saya ni kira muda lagi, baru nak masuk 60, kan, baru nak masuk 60. Jadi sebagai orang agama, kan, sebagai orang yang orang kata apa, sebagai guru lah tuan-tuan, pesan-pesanan saya ni saya nak pesan jugalah kepada diri saya, kepada tuan-tuan semua. Kita ada anak, pastikan anak kita orang yang dapat beramal dengan amal-amal yang soleh. Pastikan dia sembahyang, pastikan akidah dia betul, kan, pastikan dia buat kebajikan-kebaikan. Mesti kita pantau anak kita, walaupun dia dah kahwin, apatah lagi bujang duduk dengan kita, pastikan mulut kita selalu duduk tanya, kan, kita panggil anak kita kadang-kadang alung, sembayang dah ke, hangah sembayang dah ke, adik sembayang dah ke, tanya tuan-tuan, insya-Allah. Itu sebagai satu doa kita. Jangan kita mengharapkan anak kerja besar-besar, gaji besar-besar, tapi agama ni dia abaikan. Allah, rugi tuan-tuan, rugi. Setakat mana yang dia boleh bawa kerja-kerja di dunia tuan-tuan, habis pensin tuan-tuan, itu je. Tapi kalau agama ni tuan-tuan, dia sampai akhirat. Kita bimbang kalau kita tidak memberatkan agama kepada anak cucu kita ni. Kan? Kemudian anaknya juga, tapi ia tetap bersabar. Sabar. Ujian-ujian berlaku, kata sabar, akan menemui Allah dan tidak berdosa. Kemudian hadis lagi Bukhari Muslim, ma yusibu min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallah. Serupa juga dengan hadis yang kita baca tadi, kan, insya-Allah lebih kurang tu. Kemudian ujian terbesar pada umat Nabi Muhammad merupakan harta benda kekayaan. Ini ujian paling besar kita. Saya tak tahulah, wallahu alam. Saya dengar dulu Datuk Ismail Kamus, Allah yarham, almarhum Datuk Ismail Kamus sebut. Saya ingat dulu masa dia ceramah di Masjid Kemuntin, dulu ceramah Maulid di luar, kan, masa tu pekan Minggu, saya ingat lagi. Saya duduk tepi dekat pagar tu, saya dengar ceramah dia. Di antara ceramahnya masa saya ingat lagi, dia kata Nabi kita SAW memohon kepada Allah Ta'ala, minta kepada Allah Ta'ala jangan dikenakan kepada umat dia 3 benda. Yang pertama, jangan kaya sangat. Yang kedua, jangan panjang umur sangat. Yang ketiganya, kalau melakukan berdosa, jangan disegerakan azab. Sebab Bani Israel, umat-umat dahulu, apabila mereka melakukan sesuatu perkara yang menyalahi Nabi mereka, yang dilarang oleh Allah, tak lama lepas itu Allah akan turunkan bala. Bala tu pula bukan sikit-sikit bala, besar-besar punya bala, kan? Penyakitnya, kematiannya, musibahnya, macam-macam. Yang kedua, dia kata jangan panjang sangat umur umatku. Kalau kita tengok, ia pun umur umat Nabi Muhammad ni tak panjang-panjang. Kalau kita tengok, bandingkan umur umat-umat dahulu, habis tidaknya ada di negeri China umur dia 126 tahun, tu je. Tak boleh pi 150, apatah lagi 200 tahun, tak boleh pi.
113 tahun, 100 lebih sikit tu je. Yang kedua. Yang pertama tu, dia kata umatku jangan bagi mereka itu terlalu kaya. Kita tengok sebab tu orang Islam ni ranking-ranking kekayaan ni, top 10 nya tak ada lah dalam Malaysia kita. Dunia-dunia pun adalah tak berapa orang pun yang kaya. Yang lain tu dimonopoli oleh orang-orang kufar. Kan kaya tu. Sebab Nabi bimbang kekayaan yang dipegang oleh orang Islam itu mungkin menyebabkan dia mendapat kecelakaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang Islam ni, dia orang kata hidup dalam keadaan sederhana. Kehidupan yang tidak kaya sangat dan tidak fakir sangat. Sebab fakir pun tak mau. Kadal fakri kufrun. Hampir-hampir orang yang fakir itu dia boleh jadi kufur. Tentu ingat sejurih dulu ni kan, kita tengok ada orang-orang Islam, pemuda-pemuda Islam, pemuda dan pemudi Islam yang mereka itu tak tahulah sama ada masuk Kristian ke ataupun menjadi orang yang membawa orang masuk Kristian disebabkan duit. Saya dengar cerita lah, tapi memang cerita ni bukan satu benda yang hanya rekaan, memang ada sungguh kan berlakunya. Jadi kalau dia pergi gereja pada tiap Ahad, dia bagi 1,000. Kalau dia panggil orang pula, dia akan dibagi pula 2,000. 1,000 dia, 1,000 untuk orang tu. Orang tu pula dapat pula apa semua ni, disebabkan duit. Sanggup menggadai agama. Ini yang kita bimbang. Kalau tidak ada agama kan, ada pula cakap-cakap mengatakan agama ini sama. Kan, itu adalah satu perkataan ataupun satu percakapan yang tak sepatut disebut, kerana agama di sisi Allah Taala ni adalah Islam saja. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu aja. Allah redha Islam, itu saja agama. Lain pada tu kita, walaupun ada nampak persamaan, kan persamaan, tapi Islam bukan hanya part-part tertentu saja yang kita buat. Bawa kata satu kawan saya kata, Islam ni bukan cat nat wenti. Islam ni bukan mengucap sunat kahwin mati. Islam bukan yang tu saja. Keseluruhan kehidupan kita itu adanya Islam. Keseluruhan hidup kita itu adanya Islam. Berdiri, berjalan, duduk, berbaring, bercakap, mendengar, melihat, makan, minum, semua ada Islam mengajar kita. Sebab tu kita tak berasa pelik. Islam mengajar kita bagaimana nak jima. Islam mengajar kita macam mana nak masuk toilet, keluar. Islam mengajar kita macam mana nak masuk tempat ibadat, masuk rumah, keluar masjid, keluar surau, keluar rumah. Islam mengajar kita bagaimana nak musafir. Islam mengajar kita bagaimana nak pakai baju. Islam mengajar kita bagaimana kita berhadapan, bercakap dengan orang. Orang kata A to Z Islam mengajar kita. Cuma yang lemahnya kita menghayati itu kurang. Kita tak dapat nak menghayati keseluruhan ibadat. Kita hanya menghayati sebahagian-sebahagian daripada. Itu bukan kelemahan Islam, itu kelemahan penganut dia, kelemahan kita sendiri, tuan-tuan. Kan? Kemudian apa Nabi sebut? Terdapatlah hadis tersebut, terdapatlah hadis Nabi berikut ini, inna li kulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal. Ini sesungguhnya bagi setiap umat ada ujian, dan ujian bagi umatku itu ialah harta kekayaan. Kan, bismillah. Bukanlah salah tuan-tuan nak kumpul harta, tak salah. Nak kaya tak salah, tak ada masalah. Tapi kita kena tanyalah balik. Kalau kita nak bawa motor, kena ambil lesen motor. Kalau kita nak bawa kereta, kena ambil lesen kereta.
Kalau nak bawa motor jenis B2 macam saya, B2 ni motor kecil je lah kan. Kalau nak bawa motor besar, dia lesen pula. Tu Pak Din bawa motor besar, lesen besar lah tu. Saya tak boleh bawa motor dia. Kalau nak bawa lori, kena lesen juga. Yang tu saya ada E. Saya ada lesen E. Tapi masa test dululah. Lepas itu tak pernah bawa lori pun. Ada lori cik-cik bawa lah. Jadi kita kena tanya lesen kita ni, mampu ke kita nak menanggung ni? Kalau diuji dengan kita dengan harta kekayaan yang melimpah ruah, kita dapat handle tak benda-benda tu? Tanya diri kita. Kalau dapat handle, tak kena kesalahan seperti seperti sahabat Nabi Abdul Rahman bin Auf. Kaya dia tuan-tuan, hebat. Sayyidina Osman bin Affan, kaya dia pun hebat. Dan beberapa sahabat lagi. Orang kata ahli perniagaan, ahli korporat ketika itu hebat. Tapi kekayaan yang ada pada mereka itu tidak sedikit pun menghalang daripada mereka meneruskan menjadi hamba yang soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita bimbang, takutlah jadi macam Aziz Sattar dalam cerita 40 penyamun ke apa ke. Bila dia dapat baru segantang emas, tanam dalam rumah dia, dia pakai topi, cara berjalan kaya. Tengok berapa cara dia berjalan. Oh, tak betul macam ni, caranya tak betul. Kita takut macam tu, bimbang macam tu. Bila ada kekayaan, kita bimbang, takut datangnya sifat apa? Takabur, datangnya sifat riak kita. Allahu Akbar, kan? Ini yang kita bimbangkan. Sebab tu Nabi lebih-lebih lagi bimbang kepada umatnya. Sebab Nabi ni tuan-tuan, Rasulullah SAW ni, dia menjaga kebajikan kita daripada dunia sampai akhirat. Dalam sebuah hadisnya, bila kita semua bangkit di akhirat besok, manusia akan berduyun-duyun. Bangkit, ada manusia yang Allah teruskan perjalanan mereka masuk ke surga. Ada yang manusia Allah teruskan kepada tempat timbang, mizan. Tapi ada manusia yang mereka tak tahu nak ke mana, tak tahu, duk berkisah, tak tahu nak pergi ke mana ni. Wa qala ba'dhum ila ba'din, kata setengah pada setengah, jom kita berjumpa Nabi Adam AS, minta recommendation kepada dia agar kita dipercepatkan untuk ditimbang. Akhirnya pergi pada Nabi Adam, pergi pada Nabi Ibrahim, pergi pada Nabi Musa, pergi pada Nabi Isa, pergi pada berbagai-bagai Nabi. Apa Nabi cakap ketika itu? Innallaha qad ghadiba ghadban. Sesungguhnya Allah pada hari ini murka yang amat murka, yang tak pernah dia murka seperti ini, dan dia tidak akan murka lagi selepas ni macam dia punya murka. Marahnya Allah Ta'ala itu. Kata Nabi-Nabi, nafsi, 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 akulah, kamulah. Tapi yang hanya menyanggup, menjadi penyanggup itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Menunggu-nunggu mana umat dia, mana umat dia, mana umat dia. Nabi saja yang sanggup panggil umat-umat dia. Nabi nak bagi syafaat kepada umat. Sebab tu syafaat Nabi itu ada berbagai-bagai syafaat. Ada syafaatnya yang orang ni wajib masuk neraka, Nabi boleh syafaatkan dia ni keluar daripada neraka. Ada orang ni syafaat dia begini, ada syafaat begini, Nabi kita SAW. Sebab tu Nabi menjaga kebajikan umat dia daripada dunia sampai ke akhirat. Jadi Nabi pesan kepada kita ni bahawasanya fitnah yang paling besar harta. Jadi kalau kita nak banyak harta, kita kena ada lesen. Kalau harta banyak ni, lesen motor. Kalau harta banyak ni, lesen kereta. Kalau harta banyak ni, lesen lori. Ini backhoe. Ini lesen kapal terbang. Ini lesen jet. Kena ada lesen. Maknanya kena ada ilmu nak menguruskan agar harta kita itu tidak menunggang kita, dan sebaliknya kitalah yang menunggang harta, kitalah yang menentukan harta kita di mana untuk kita laburkan untuk kepentingan akhirat. Mudah-mudahan itu. Wallahu a'lam bisawab, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله.